Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Ayat 32 kita akan baca sampai ke 30 Surah Al-Hajj. Baca dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله على صواف apabila ada sa'du tu kita kena lama sikit. Alaiha sawaf. Bukan kalau kita alaiha sawaf, tu apa biasa. Sawaf. Lama sikit. Tak ada sa'du. Sebab kalau kita wasal sawafa fa'iza.
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Itulah dia 5 ayat Cuba kita perhati makna dia dan sedikit huraian. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah wa innaha min taqwal qulub. Demikianlah ajaran Allah. Sesiapa yang menghormati ataupun membesarkan syiar-syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang yang beriman. Baik, uraian dia perkara-perkara yang disebutkan dulu, perkara-perkara dalam ibadat haji, berupa suruhan supaya menjauhi berhala-berhala yang kotor. Tidak adalah satu ibadat yang paling tinggi sekali apabila kita mensucikan Allah daripada sebarang syirik. Sebab itulah iman yang paling tinggi ialah kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila Nabi sebut al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 lebih cabang dia. Yang paling tinggi sekali ialah wa'alaha la ilaha illallah. Yang paling tinggi sekali iman itu ialah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah sekali imatatul adha anit tariq, membuang benda-benda yang menyakiti di atas jalan. Kita nampak benda tu lekeh je, buang sapuh tempat orang nak lalu, tengok ada duri, ada paku ke apa, kita buang. Takut-takut orang jijak. Itu termasuk dalam cabang iman yang paling rendah sekali. Nah, sebab tu kalaulah kita buat benda-benda yang menyakiti orang, susah orang nak lalu, tu dia jadi lawan kepada kita membuang benda-benda yang menyakiti imatatul adha anit tariq. Jadi nak ayat sini yang paling tinggi sekali iman kita ialah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan, mensucikan dia daripada sebarang unsur-unsur syirik. Kemudian menjauhi perkataan palsu. Hendaklah dipatuhi, dilaksanakan dan jangan dicuaikan. Sebab itulah ketika orang pergi buat haji tu, seolah-olah dia cuci diri. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, dia akan kembali ke tanah air dia ni dengan keadaan suci, supaya budak baru lahir. Dengan syarat ikut segala peraturan patah larang dia. Jauhi perkara-perkara yang perkataan palsu dan sebagainya. Jadi dalam ayat tadi juga dia sebut sesiapa menghormati syiar. Syiar ni maknanya tanda. Gapo dia syiar ni? Contohnya semaya Jumaat, syiar. Semaya Jumaat orang-orang tu. Dia boleh meninggikan ibadat yang dapat pahala banyak tu, itu perkara nombor satu. Perkara nombor duanya ialah syiar, tanda Islam ni melalui semaya Jumaat. Orang agama lain tak ada seperti kita. 5 waktu berduyur-duyur ke rumah ibadat. Orang Kristian kan, dia nak panggil seminggu sekali hari Ahad pun puas berkeruh kok dia. Banyak gereja-gereja kan telah dijual, ditutup, dijual
Orang Islam beli, convert, tukar jadi masjid. Tak ada peminat dia. Mana ada satu rumah ibadat yang we kunjung 5 kali sehari. Hari Jumaat pula penuh. Senyap kapur. Dah. Kok ceruk muan. Ni sepatut orang kafir dia belajar tengok lagu ni orang Islam. Hak benda-benda molek ni. Tapi dia duk tengok orang Islam ni, yang menyebabkan dia tak berapa tarik ke orang Islam, dia duk tengok sudut-sudut negatif. Hak huduh Islam. Berurusan dengan orang Islam, kalau pitih, tak boleh lepas. Raik dah. Pengotor, dia duk tengok orang Islam lagu tu. Koli orang Islam pula, malah. Tak cermat. Tak, buatlah kadar. Jadi dia tengok sudut-sudut negatif. Betul sungguh ke dia. Sebab tu, kalau tidak silap siapa dia, Syekh Abdul Qadir Audah lah, seorang pendakwah, seorang ulama besar kita, dia sebut al-Islam mahjubun minal muslimin. Islam itu sendiri, keindahan Islam itu telah ditutup oleh orang Islam sendiri. Tapi walau macam mana, kalau dia tengok daripada sudut positif, orang Islam kita ni, dia berduyur-duyur pergi mengunjungi rumah Allah 5 kali sehari. Lepas tu pula perhimpunan besarnya pula tiap-tiap minggu hari Jumaat. Buat dia nak buat rumah saja, cuba tengok. Rumah ibadat yang paling banyak dalam Malaysia ni boleh kau keling Hindu. Tak boleh tengok pun kayu dia kutip sakuk, dia buat kuih dia. Tapi tak ada seorang apa acu tengok. Acu kita lalu Pahang tu dah. Negeri kita tak ada kuih Hindu ni. Kalau pergi Pahang, pergi ke Selangor tu kan, lalu kita tengok kuih saja, tak ada orang. Ada orang? Tak ada. Tu nak royak tu. Jadi semaya jemaah mengunjungi rumah ibadat ni ialah dipanggil syiar. Masjid syiar. Band azan syiar. 5 kali sehari ke bunyi kita tu orang band. Dia tak ada kocok loceng gereja sekali seminggu gedeng. Tak mari bekah. Baik. Jadi siapa yang menghormati syiar, yakni tanda-tanda kebesaran Allah dan agamanya, maka perbuatan itu terbit daripada hati yang takut kepada Allah. Kita berpijak di atas dasar takwa. Kita buat gapo-gapo dari agama kita ni kerana kita berpijak di atas dasar takwa. Maksud sya'airallah, syiar, maksud di sini ialah unta, kambing dan lembu yang dihadiahkan untuk korban di tanah haram. Kita gerban memang kita gerban unta, kambing, lembu. Cuma kita ni unta sebab tak ada pak kita, harga pun mahal. Nak sembelih unta ni, hendaklah dipilih daripada jenis yang besar-besar dan gemuk-gemuk. Jangan orang panggil lepas taksi. Lepas taksi nak gerban cari lembu purus. Kita tanya khabar bila kita nak gerban berapa sekian, murah je 550 dia. Tengok-tengok belih. Tak mesti lagu tu. Kita nak gerban ni di samping makan kita nak wikok kan. Kita cuba cari dengan kalau kemampuan kita, cari lembu hak mahal. Jangan berbuat murah. Dia suruh cari gemuk-gemuk hak mahal harga. Ialah mengikut kemampuan kita. Lo ni mah. Dulu murah, ingat dulu 1,800 boleh beli seekor. Tahun 2009 boleh beli lagi. 2009 kita beli di Cabai Pak Tok Mengoh. Ingat lagi 1,800. Kita mampu gerban pada tahun tu, kita gerban 2 ekor gitu. 2 ekor bagi 3,900 setahun sekali. Syukurlah kita kata nak buat tiap-tiap tahun. Apa lembu kau mahal ni jadi segian dah lah. 1,000 seekor pun tidak dapat 5,000 lah. Tak mampu dah lah kita. Mula 3,900 boleh 2 ekor. Kita boleh bebas seperti kapung, pakat bagi. Dia ingat kau lagu tu somong kau naik lembu. Jadi jawab dianya, walau macam mana pun kita tengok kemampuan kita. Kalau kita ada pitih banyak, cari lembu gemuk-gemuk. Itu kaedah dia. Maka sesiapa yang menyembelih binatang korban yang seperti itu, mereka menandakan hati takwa kepada Allah.
Tuhan tidak nak tengok lan yanaluhumuha wala dima'uha walakin yanaluh taqwa minkum. Bukanlah daging-daging dan darah yang kamu korban itu sapa ke Tuhan, tapi Tuhan nak tengok takwa. Bukan nak suka-suka. Mana menunjukkan besarnya ibadat korban. Sebab itulah sehingga Nabi dalam hadis dia sebut, siapa dia orang yang mampu berkorban tapi dia tak si gerban, sogian pun tak si, jangan mari kamu tepat semaya kami. Nabi tak si mari semaya, tak si bui semaya raya. Walaupun tidak wajib. Nak Nabi marah. Siapa dia tidak berkorban, tak sembelih lembu. Orang kita panggil makan lembu. Tak makan lembu kau tahu ni? Makan lembu. Siapa dia tidak berkorban. Tak aja dengar lagi dah. Dengar dah dia. Walaupun benda sunat. Nabi tak siwi mari semaya. Tak mari semaya atas semaya raya ngaku dah. Kedekut sangat. Maknanya kena cek molek. Kalau kita mampu ada pitih, kena gerban walaupun sunat muakkad. Sebab Rasulullah menyipak kata orang itu kedekut. Pitih halus sangat. Segian dah ni 700 kan dah? 900, 700. Pecing boleh 57,000. Nak ambil 1/10. Tak boleh. Tak boleh. Lembu mahal. Lembu mahal tu di sisi orang yang tak ada piti. Kita kena korban. Kekut mana? Tak boleh buat main tak ada piti. Beli muka lain boleh. Nak rakyat sekali lagi nya, benda tu benda sunat muakkad. Bukan wajib. Tapi nak ke Nabi marah lah. Tak usah semayang kat aku lah. Marah Nabi ke setara tu lah. Apa dia? Asalkan benda tu berlaku sungguh tak ada masalah. Asalkan benda tu kita boleh percaya dia gerban sungguh, dia bagi molek sungguh, tak ada masalah mana-mana pun. Sebab sebenarnya semangat gerban ni dia lebih utama kita meraihkan penduduk kita sebenarnya asalnya. Tapi orang buat di Kemboja tu kerana orang sana nak boleh makan daging setahun sekali pun tak jumpa. Dia sungguh menghargai daging. Di Kemboja. Gaji pergi Kemboja. Cikgu rasa gaji pergi. Dia gaji pergi kau tak? Kita pergi dah sekali dia. Rumah dia ke sepuluh petak rumah. Bukan rumah besar sepuluh kita. Rumah sebuti sepuluh bahala duduklah 4-5 orang. Atas tu. Okey. Ayat 33 pula. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma summa mahilluha ila al-baitil atiq. Kamu beroleh berbagai-bagai faedah, manfaat dan kegunaan pada binatang ternakan itu hingga ke suatu masa yang tertentu bagi penyembelihnya. Walaupun dia sebut ni sembelih ni korban ni di tanah suci orang buat haji kan. Tapi ibadat korban itu menjadi sunat muakkad kita tidak buat kerja haji pun. Isyarat daripada ayat-ayat Quran ni panjang dia cerita hak korban. Menunjukkan benda ni besar dah. Tengok dia royak binatang tertentu hingga ke satu masa yang tertentu bagi menyembelihnya. Kemudian waktu menyembelihnya ketika sampai di tanah haram Baitullah yang tua sejarahnya itu. Dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada kamu untuk membuat korban, ada pula pilih faedah. Iaitu binatang itu boleh dijadi tonggangan dan diminum susunya sehingga sampai ke hari ia nanti disembelih. Sebelum nak sembelih tu kita boleh mendapat dah. Kalau zaman dulu dia guna sungguh binatang. Buat tunggenge, uta lah maksud dia. Lembu ke tak naik lembu. Ni bila sebut sini uta. Uta tu buat tunggenge. Susu dia boleh minum. Kalau lembu ni 2 kau aja boleh. Sembelih daging dengan minum susu. Uta dia 3. Susu, daging, kenderaan.
Kenderaan tak ada zaman dulu. Orang ada kereta merah. Kereta merah supaya zaman dulu. Orang ada BMW ke Rolls Royce zaman dulu ke Utah. Oh, dia ni ada Utah warna merah. Utah yang hebat. Oh, kalau kita kebetulan kereta merah, tak ada kenderaan dulu Utah ya. Jadi 3 benda ada di Utah tu. Boleh tunggang, boleh minum susu dia, sampai ke hari kita gerbang tu, kita sembelih dia. Boleh makan daging. Apa kita boleh bagi pula sebahagian dagingnya pula disedekahkan. Semua kawasan tanah haram dikira menjadi tempat ia dibolehkan menyembelih korban. Ini bagi orang yang mengejar haji lah ni. Ayat 34 pula. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat menyembelih korban supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka. Sebab macam royak tadi, detail ni Tuhan royak. Dia syariatkan sembelih korban tu supaya kita bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka. Jadi makna macam sebut tadi lah, tak kena benar lah kalau orang ada pitih tak gerbang. Itu dulu pesan-pesan pokok kita. Hak tak ada pitih nak kira tak boleh 7-800 tu nak cari man. No. Nak royak cerita ni orang hak ada, hak masuk ribu-ribu sebulan. Tak boleh nak gerbang sekali setahun. Kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk taat. Ulasan dia. Setelah Allah menyebutkan bahawa pekerjaan yang bertujuan untuk memuliakan syiar agama Islam merupakan suatu kebaktian yang terbit dari hati yang takut kepada Allah, yang dilahirkan dengan menghadiahkan binatang korban, dan tempatnya ialah di tanah haram, disusulinya di sini dengan menerangkan bahawa menyembelih korban dan menumpahkan darah tersebut sebagai satu jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita gerbang tu boleh bagi daging, boleh makan tu, hak tu memanglah suka gembira kita nikmat Tuhan beri dah. Tapi macam ayat tadi dia sebut Tuhan tidak tengok berapa harga lembu, berapa banyak daging, berapa darah yang ditumpah. Sebab tu dia sebut lan yanaluhumuha, tidak akan sapa daging luhumuha, daging gerbang kita, wala dima'uha, dan tidak sapa darah. Tuhan tak tengok ke darah ke daging, tapi walakin yanaluhu, tapi ya sapa Tuhannya ialah at-taqwa minkum. Setara mana kita ni berasa takwa. Kita korban ke binatang ni kerana ini syariat. Bapa dia jadi tinggi, bapa Tuhan suruh buat lagu tu hak tu orang tak boleh tanya. Bila sebut ibadat, kalau Tuhan perintah, kita tak usah tanya pedah berapa. Tapi kita nak pok pedah munggu sembelih lembu, boleh bagi daging, kita boleh makan dah. Tapi banyak ibadat-ibadat, apabila benda tu sudah disyariatkan, ditunjukkan oleh Nabi kita, orang tak tanya dah berapa pedah. Dia lain tu. Kita bekwah nikah, habis juga piti. Betul tak? Ribu-ribu habis. Betul lah boleh pahala sedekah. Tidak sama dengan kurban. Sebab itu sunat muakkad. Kadang orang ni kan, bekwah menikah ni kan, mungkin dia mau tak mengelak belakang dah. Kira dia menikah tu hangung, dah tak boleh piti kelik. Dia rela habis. Betul tak? Wak panggil caterer pula paling kurang 3-14 hari asal kepala. Kalau 500 orang tidak 7,000 dah habis dah. 7,000 habis. Tapi kalau gerbang ni 700 riyal, dia berasa berat. Padahal tu pahala banyak. Okay. Bertujuan untuk memuliakan syiar agama Islam. Syiar ni mana tanda, orang boleh nampak dia panggil syiar. Macam sebut tadi, sembahyang Jumaat orang boleh nampak. Bang orang boleh dengar. Orang kafir boleh tahu ni tanda Islam.
merupakan suatu kebaktian yang terbit dari hati yang takut kepada Allah. Macam sebut tadi, at-taqwa minkum. Apa yang kita buat ni turut perintah Allah, yang dilahirkan dengan menghadiahkan binatang korban dan tempat yang tanah haram. Disusulinya di sini dengan menerangkan bahawa menyembelih korban dan menumpah darah tersebut sebagai satu jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkorban bukanlah khusus bagi umat Islam atau umat yang tertentu sahaja. Bahkan semua umat yang beriman dan mempunyai agama sejak dahulu lagi sebagai ibadat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Dia macam puasa juga. Ibadat korban ni umat-umat Nabi dulu pun lagu tu juga. Cuma kaifiat tidak sama. Gapo dia kaifiat cara. Bila sebut kaifiat ni macam semaya. 4 rakaat, iktidal, rokok, sujud. Itu orang panggil kaifiat. Tata cara. Umat Nabi Musa dulu semaya juga. Lagu tu kau semaya supaya kita semaya kau, kita tak tahu. Sebab kita tak ambil tahu. Kita wajib beriman bahawa Taurat tu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Dia beriman bahawa Nabi Musa juga Rasul yang membawa tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala serupa dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Cuma beza dia dari segi syariat, hukum hakam dan tata cara ibadat. Puasa dia, puasa juga tapi tidak serupa dengan puasa kita. Sebulan-bulan Ramadan juga kau lagu mana tak tahu. Pasal apa? Tak wajib kita tahu. Tak wajib ngaji. Tuhan tak tanya umat Nabi Musa semaya zuhur berapa rakaat? Tak apa. Kita tak payah tahu. Pasal kita ni syariat Nabi Muhammad. Tapi tauhid, akidah dia serupa. Sejak daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, tauhid serupa. Akidah serupa. Ani'budullah wajtanibut taghut. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Tuhan kata, kami telah bangkitkan setiap umat itu seorang rasul. Umat rasul. Membawa tugas yang sama. Ani'budullah. Ajak supaya beriman kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi segala taghut. Tauhid serupa. Tapi bila nak buat ibadat tu, tu ada cara masing-masing. Okey. Tujuan mensyariatkan korban ialah supaya menyebut nama Allah dan mengingatkannya semasa menyembelih korban, dan supaya bersyukur di atas nikmat Allah yang mengurniakan kepada kita binatang-binatang ternakan tersebut. Cuma kita sendiri tak pera. Orang dulu dia pera. Jadi dia terasa sangatlah binatang Tuhan beri, boleh pera. Daripada boleh biak, lepas biak kita boleh sembelih. Allah ni kita pakai pergi beli, ya tak? Beli pula lembu tak tengok-tengok. Pegang tali bedok kadang-kadang, ya tak? Sebab tu kita tidak terasa sangat. Ni macam dia duduk pera dulu. Pera sebelum pada nak sembelih tu ambil susu dulu. Diguna dulu. Lepas tu tak apa time masuk gerbang kita pun sembelih lah. Sesiapa menghormati syiar, yakni tanda-tanda kebesaran Allah dan agamanya, maka perbuatan itu terbit dari hati yang takut kepada Allah. Ketahuilah, Tuhan yang kamu sembah adalah satu, walaupun ada berjenis-jenis ibadat itu mengikut keadaan zaman. Kita tengok, betul tak? Tuhan tapi jenis ibadat itu tidak sama antara seorang Nabi dengan seorang Nabi yang lain. Dan setengahnya membatalkan setengahnya lain. Dia panggil mansuh. Tiada tujuan lain melainkan supaya mentauhidkan Allah serta patuh dan tunduk kepada perintahnya. Ayat 35. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gerun gementarlah hati mereka. Ini orang beriman. Takut. Bunyi kebesaran Allah tu geram.
usuhkan nak lawan patai larang Tuhan. Sebut Tuhan pun takut. Ni terletak kepada iman lah. Sebab kita tak pernah terasa makna Tuhan itu sebagaimana sama-sama makhluk sebab kita duk tengok. Takut polis tu berat lagi berasa tak? Sudah kerja road tax tak bayar lalu kau tak runyuk dah. Padahal kalau denda tak sampai 200-300 dah. Takut. Pasal benda yang kita tidak nampak. Nak buat sesuatu benda yang maksiat. Patutnya kalau kita boleh merealisasikan bahasa budak-budak learning. Kita terjemuh dalam hidup kita siapa dia? Seorang kita ni berapa ada rakyat bawah ni? Hari ni kurang 4 orang malaikat. Hak duduk gerak turut kita 4 orang malaikat. Dia tu kasih. Gi hak ni mari hak ni. Kiraman katibin. Alik kanan seorang, alik kiri seorang. Malaikat duk jalan kita pergi mana-mana. Patut kalau kita jalan seorang-seorang tak takut dah. Dah malaikat temui bodyguard kita. Dah. Serian nak lalu kat kapal ni. Kesias seorang. Tidak seorang malaikat ada. 4 orang malaikat jaga kita. Maknanya jumlah malaikat dengan manusia ni ramai malaikat ada seorang 4. Kau mana? Mana 2 lagi? Dia panggil malaikat hafizin. Ia jaga kita. Depan seorang, belakang seorang. Hak ni dia catat amalan. Patutnya bila kita boleh rasa ada malaikat kiri kanan ni nak buat benda hak menyalahi daripada hukum syarak ni berasa malu mata kat Allah tak? Tak, kalau kita buat maksiat depan orang tak malu kan ni? Nusuk je tak? Apa? Malu kat orang. Ni dia ada kiri kanan duk kelik. Lagu mana? Kalau kita boleh berasa hidup kita tu malaikat duk jaga, duk tengok kita semacam. Bukan tengok alik kanan tu nanti cantik, alik kiri pun nanti cantik. Hak alik kanan nanti cantik benda molek. Mari ke masjid niat ikhlas nak mari sembahyang Jumaat, dia pun tulis. Lepas tu balik tu. Balik di rumah tu pula tu tengok barang orang. Tak ada orang pun nak ambil sudah. Hak ni tulis pula. Jadi sebab tu kata kalau kita terasa ada malaikat duk kelih kita semua, tak tergamuk nak buat tak. Kalau ada orang, padahal orang tak duduk tulis amalan kita nak untuk masuk neraka tak. Ni duk kelih nanti tulis, kalau banyak sangat maksiat jadi masuk neraka. Berasa takut kalah dah. Tapi sebab apa? Sebab kita tak terasa malaikat ada kiri kanan. Jadi orang yang disebut bila orang beriman. Idza dzikirallah, apabila dengar Allah, wajilat qulubuhum. Ketagunyuk hati dia. Kemudian sebut orang-orang yang sabar terhadap kesusahan yang menimpa mereka dan orang-orang yang mendirikan sembahyang serta orang-orang yang mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Ini sifat-sifat orang yang berjuh. Adapun tanda orang-orang yang taat itu ialah seperti berikut. Mereka ialah orang-orang yang apabila disebut saja nama Allah hatinya akan merasa gemetar disebabkan takut kepada azabnya. Ni takwa orang taat ni. Kita boleh ukur diri kita ni. Bila sebut Tuhan berasa lagu mana? Dengan neraka lagu mana? Dengan azab kubur berasa lagu mana? Kalau tak reti takut tu, kena cek semula. Ada tak betul mana? Yang kedua, ni apa payah ni, kena bersikap sabar. Teguh hati, tidak bergoncang pendirian walaupun dia sedang menghadapi cubaan seperti sakit, kesempitan hidup atau malapetaka dan bala. Padahalnya Tuhan itu sebenarnya dia bui itu nak cuba kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaw wal ju'. Sesungguhnya kami akan betul-betul uji kamu dengan sedikit benda dia. Dengan rasa takut, dengan rasa lapar, tak ada pitih, sepi hidup dah. Wa naqsim minal amwal, kurang rezeki, pitih tak ada. Semua tu adalah ujian. Tapi akhir sekali disebut wa basyiris sabiri. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Mereka sentiasa, nombor 3,
Mereka sentiasa melazimkan diri dengan pekerjaan sembahyang tetap pada waktunya. Muqimis solah. Biar duduk situ dulu. Sembahyang tetap dalam waktunya. Ia kepak membelanjakan rezeki yang Allah kurniakan walaupun sangat disayangi ke jalan Allah. Fi sabilillah, kerana Allah. Sehingga Tuhan nak ganda 700. 700 dia ganda. Ayat akhir kita baca saja. Masuk Isa dah. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakkarnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian dari syiar agama Allah. Untuk kamu pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya ketika ia berdiri di atas 3 kakinya. Tengok apa dia sebut. Unta teka sembelih dia diri 3 kaki. Nanti dengar ulasan dia. Maka apabila ia tumbang, matilah, putus nyawa dia, makanlah sebahagian daripadanya dan berilah bahagian yang lain kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu menguasai dan menjelih supaya kamu bersyukur. Kita tengok ulasan sikit dah. Pada ayat yang berbunyi wal budana ja'alna lakum min sya'airillah, min sya'airillah, dan kami jadikan unta yang dihadiah kepada fakir miskin itu sebagai daripada syiar agama untuk kamu. Setelah Allah menganjurkan orang yang mengerjakan haji itu supaya menyembelih korban dengan sebarang binatang ternakan dan menerangkan berkorban itu adalah amalan takwa, maka disebutkan al-budna dalam ayat ini bererti unta. Disebabkan apa disebut unta? Sebab dia binatang yang paling besar, paling banyak kegunaannya. Paling banyak kegunaannya lain pada yang lain kerana dia boleh buat kenderaan dia. Maha harganya jika dibandingkan dengan binatang ternakan yang lain seperti lembu, kambing dan sebagainya. Allah mengurniakan kepada hamba-Nya dengan mencipta unta dan dijadikan pula sebagai syiar, iaitu lambang kemuliaan dan kebesaran agama Allah untuk dikorbankan di hadiah dagingnya. Unta ni binatang pelik. Tak ada Tuhan sebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka itu melihat bahawa bagaimana unta dijadikan? Kan? Unta. Dia tak sebut lembu kubah. Pelik binatang. Gagah duduk di pada pasir. Kepada fakir miskin dikorbankan dan dihadiahkan daging kepada fakir miskin di Baitullahil Haram atau di tanah haram Mekah. Penyembelihan seekor unta atau seekor lembu boleh dijadikan korban untuk 7 orang. Walaupun unta 1 juga, diingatkan boleh 21 gi. Nah, boleh. Berapa segi kali? Unta besar, unta dekat 7 gi juga. Diingatkan boleh 21 gi, mengko 3 kali berganda saiz dia pada lembu lah. Ada berapa ribu, 1,500 dah segi yang ada. Berbanding dengan kambing, boleh nak gerbang kambing. Tahu ni kalau siapa nak gerbang kambing tapi seekor. Beri seekor. Cikgu rasa. Gerbang beri ke tahu ni? Nak bagi daging sikit. Kalau ukur dengan lembu segi, banyak lembu lah. Sikit dia je, mahal-mahal dia. Lakum fiha khair, padanya kamu mendapat faedah yang baik. Faedah kedunia ialah dapat ditunggang dari minum susu unta itu dan dengan sembelih serta disedekahkan dagingnya mendapat pahala yang besar di akhirat. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawab. Anak perhabis sikitlah. Oleh itu sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelih, ia berdiri di atas kakinya. Lagu mana? Ketika hendak menyembelih unta untuk dikorbankan, hendaklah ia berdiri di atas ketiga kaki. Lagu mana? 2 belakang dan 1 depan sebelah kanan. Lepas tu sedang yang 1 lagi sebelah kiri dia ikat. Mudah sembelih unta ni dia ikat kaki so. 2 berdiri belakang, so alik kanan diri. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Maka apabila telah rebah
makanlah sebahagian dagingnya dan berilah makan sebagainya pula kepada orang yang tidak meminta dan meminta miskin. Maksudnya apabila unta itu telah disembelih, itu dia tidak bergerak lagi kemudian rebuh ke tanah, maka bolehlah dimakan dagingnya. Kita tak boleh tengok orang sembelih unta. Cuba tengok dalam video ada. Dia sembelih bila diri, dia tengah pedang gitu, bau, dem jatuh. Dia tak sembelih bila duduk. Bukan sepuluh lembu. Dia sembelih bila cacing unta. Bau jatuh. Okey. Dan sebahagiannya disedekah kepada orang yang miskin, ia tidak meminta. Dia orang senih. Dan juga kepada orang yang datang meminta. Jadi disuruh bagi, ini bermakna dalam berkorban itu disunatkan makan sebahagian daging korban itu. Gini, gambarannya lagu mana? Ni sebaik-baik daging gerban ni kan? Daging gerban itu bagi 3 Ni nak gerban 2 bulan lagi, 2-3 bulan lagi. 1/3 untuk orang yang berkorban, untuk kita. Kita ambil 1/3. 1/3 untuk orang yang senang hidupnya. Boleh beri kalau orang tidak miskin pun boleh beri. Kita beri kepada orang sederhana. Dan 1/3 lagi untuk orang fakir miskin. Itu lagi korban lah. Agak-agak lah nak bagi sama kaya lah. Kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami Allah jadikan binatang-binatang tersebut untuk kamu mudah-mudahan kamu syukur. Begitulah Allah menguntukkan unta itu sebagai kurniaan untuk kita dengan keadaan tubuh yang besar dan kuat, namun tidak susah untuk menyembelih. Unta ni pelik so. Dia kuat, tapi tak payah berkah lah mana. Dia satu binatang yang sabar dan dengar kata. Dia boleh duduk atas padang pasir itu, tak makan minum sampai 2-3-4 hari. Boleh jalan dia nyuk dengan panah terik mengening. Lepas tu pula tak ada lah binatang yang mudah suruh. Cuma orang tak buat galau dengan unta. Dia dengar. Dia dengar. Tidak susah. Unta itu akan patuh menurut apa saja. Ni pelik sebab tu dalam Quran disebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Dia kata mereka tidak tengok ke unta tu lagu mana pelik Tuhan buat. Sehingga ketika hendak menyembelihnya pun disuruh tegak berdiri, suruh bangun cacing aku nak sembelihmu ni. Sembelih depan dia elok. Dia tak melawan unta. Kalau tidak Tuhan buat gitu, berapa orang nak berkah dia tu. Besar tu berkata tu kakak gajah lah. Tak, tinggi mana orang unta? Tengok minum. Kalau masuk ke pintu tu tak ada tu. Tak boleh masuk pintu. Apa dah? Kena apa? Dia buat gini dengan pedang. Tak je tengok. Dalam video ada tengok. Acik tarik dalam video tu. Unta disembelih. Lagu mana? Tu bila. Tapi dia ni pelik. Bila kata duduk diri akak kaki so nak kat tekak ni. Dia tahu. Mudah. Itu dia. Yang demikian itu supaya kita bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah. Sekat tu dah. Wallahu a'lam.